Rasuah merupakan musuh besar kepada ekonomi sesebuah negara. Dari kerajaan purba hingga moden, hampir semua ketamadunan pernah berhadapan masalah rasuah. Sesebuah negara itu akan hancur dan tidak stabil apabila wujudnya sebuah sistem yang tidak adil dan berakarkan dengan rasuah. Menurut kajian, budaya korupsi juga boleh mengurangkan jumlah pelaburan langsung asing masuk ke dalam sesebuah negara. Pelabur asing bukan sahaja melihat kepada indeks persepsi rasuah, tetapi juga melihat kepada sistem negara tersebut membendung rasuah. Rasuah yang berlaku daripada peringkat tertinggi hingga paling bawah dan berakar umbi di kalangan awam dan swasta mengakibatkan hilang keyakinan pelabur terhadap integriti ekonomi negara. Bagi kebanyakan negara korup, badan kehakiman mereka juga terbatas dan direndahkan kuasanya kerana mendapat tekanan yang kuat daripada orang politik. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat senarai negara yang paling banyak rasuah di dunia. Teruskan menonton. Pertubuhan Bukan Kerajaan Transparency International yang berpekalan di Jerman mentakdirkan rasuah sebagai penyalahgunaan kuasa yang diamanahkan untuk keuntungan peribadi. Organisasi itu yang bertanggungjawab untuk menyusun indeks persepsi rasuah mengikut negara itu juga menyatakan bahawa rasuah menyemarakkan krisis global dalam demokrasi. Rasuah juga menjadi fenomena yang berterusan di seluruh dunia pada tahap yang berbeza-beza. Ia paling lazim berlaku di negara-negara membangun, malah juga wujud di negara maju juga. Menurut laporan, dianggarkan $1 trilion dibayar dalam bentuk rasuah di seluruh dunia setiap tahun. Rasuah membawa kesan yang amat buruk bukan sahaja kepada individu, malah kepada keseluruhan masyarakat dan negara. Kesan rasuah juga boleh merosakkan kedudukan antarbangsanya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Sebagai contoh, telah terbukti secara empirikal bahawa rasuah mengakibatkan ketidaksamaan pendapatan dengan 20 negara termiskin mengalami kesan negatif terhadap pertumbuhan pendapatan akibat rasuah. Dua kesan ketara antara banyak kesan ekonomi lain akibat rasuah termasuk kehilangan keyakinan pelabur dan pengaliran modal ke luar negara. 10. Turkmenistan. Turkmenistan ialah sebuah negara autoritarian di mana hak politik dan kebebasan sivil hampir dinafikan sepenuhnya dalam amalan. Pilihan raya dikawal ketat demi memastikan kemenangan hampir sebulat suara untuk presiden dan penyokongnya. Ekonomi dikuasai oleh negara dan rasuah adalah sistematik. Kumpulan agama dianiaya dan perbezaan pendapat politik tidak boleh diterima. Tidak ada institusi bebas yang ditugaskan untuk memerangi rasuah di Turkmenistan. 9. Equatorial Guinea. Equatorial Guinea ialah sebuah negara kecil dan kaya dengan minyak yang terletak di barat tengah Afrika. Ia terdiri daripada kawasan tanah besar Rio Muni, Pulau Bioko dan 4 pulau kecil di luar pesisir. Pada tahun 1980-an, rizal minyak dan gas asli banyak ditemui di bawah dasar laut perairan ini. Penemuan minyak menjadikan negara ini antara negara terkaya di Afrika. Hasil minyak menyumbang 4/5 daripada KDNK negara. Walaupun sumber wang yang banyak, taraf kehidupan kebanyakan orang tidak bertambah baik. Syarikat yang terlibat dalam eksploitasi minyak dan gas di negara ini termasuk ExxonMobil, Marathon Oil Corp, Cosmos Energy dan Noble Energy. Human Rights Watch dan kumpulan bebas lain telah bertahun-tahun mendokumentasikan penindasan tak berhenti kerajaan negara ini terhadap masyarakat sivil dan kumpulan pemakan politik dengan rasuah yang mengejutkan yang telah menyedut kekayaan minyak negara itu. 8. Libya. Libya adalah negara yang dilanda perang di Afrika yang menyaksikan penggulingan rejim diktator semasa Arab Spring. Berikutan itu, negara tersebut terperangkap dalam perang saudara dengan puak yang berbeza mengawal bahagian yang berlainan di negara itu. Pergolakan itu telah menyebabkan rasuah melambung tinggi di negara yang sudah mempunyai institusi politik yang sangat lemah. Jenis rasuah utama melibatkan penyeludupan minyak dalam pasaran gelap oleh pegawai awam dan rasuah untuk menyelesaikan kes kehakiman. 7. Afghanistan. Negara di persimpangan Asia Tengah dan Selatan ini terkenal sebagai salah satu negara yang paling banyak diceroboh dalam sejarah. Negara pegunungan yang terkurung daratan itu adalah antara pengeluar candu terbesar di dunia dan rumah kepada panglima perang Mujahidin dan puak Pashtun yang dikenali sebagai Taliban. Kini, Amerika Syarikat dan rakan antarbangsanya menarik balik tentera mereka dari Afghanistan, menandakan berakhirnya hampir 2 dekad kehadiran tentera Amerika Syarikat di negara itu. Pengunduran tentera antarabangsa akan meninggalkan kekosongan kuasa yang sukar diisi oleh kerajaan Afghanistan tanpa bantuan. 6. Korea Utara. Korea Utara yang secara rasmi dipanggil Republik Rakyat Demokratik Korea adalah sebuah negara di Timur Asia. Ia diperintah oleh rejim diktator dengan rakyat yang mempunyai sedikit atau tiada akses kepada dunia luar. Maklumat awam oleh rakyat juga hampir mustahil untuk diakses
di mana ia membuka pintu kepada rasuah yang berleluasa. Sejak 1948, negara itu telah diperintah oleh 3 lelaki daripada keluarga yang sama. 5. Yaman. Yaman secara rasmi dipanggil Republik Yaman adalah sebuah negara yang terletak di Semenanjung Arab. Yaman secara meluas dianggap sebagai sebuah negara yang gagal kerana keadaannya yang sangat teruk itu disebabkan oleh persengketaan awam yang berterusan, kekurangan air yang sangat teruk dan yang paling penting, masalah rasuah yang sangat berleluasa. Ia adalah salah satu negara termiskin di dunia Arab. Negara ini telah musnah akibat perang saudara yang bermula pada tahun 2004 dan ia berterusan sehingga ke hari ini. 4. Venezuela. Negara ini telah menjadi pengeluar minyak sejak 1914 apabila telaga minyak komersial pertamanya digerudi di pantai timur Tasik Maracaibo. Institusi demokrasi di Venezuela telah merosot sejak 1999, tetapi keadaan telah bertambah buruk secara mendadak dalam beberapa tahun kebelakangan ini disebabkan penumpuan berterusan kuasa dalam cabang eksekutif dan tindakan keras terhadap pembangkang. Pihak berkuasa telah menutup hampir semua saluran untuk perbezaan pendapat politik, menyekat kebebasan sivil dan mendakwa pihak yang dianggap penentang tanpa mengambil kira proses sewajarnya. Krisis kemanusiaan yang teruk di negara ini telah menyebabkan berjuta-juta orang bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka dan terdorong ke dalam penghijrahan besar-besaran. Rasuah kerajaan berleluasa dan agensi penguatkuasaan undang-undang telah terbukti tidak mampu membendung jenayah kekerasan. 3. Somalia. Somalia terletak di timur benua Afrika. Negara ini dibentuk daripada penggabungan wilayah kolonial British dan Itali Somaliland yang merdeka bersama pada tahun 1960. Somalia dianggap negara yang sangat rapuh dan tidak maju, baik dari segi pembangunan politik dan ekonomi. Selepas kejatuhan kerajaan authoritarian di bawah Siad Barre pada tahun 1991, tiada kerajaan pusat yang berfungsi wujud selama lebih daripada 20 tahun disebabkan perang saudara yang masih berterusan. Kerajaan peralihan yang dibentuk dari tahun 2000 dan seterusnya sebahagian besarnya tidak berjaya. 2. Syria. Syria adalah salah satu negara Arab disenaraikan dalam 10 negara paling korup di dunia. Syria dilanda perang saudara semasa Arab Spring apabila kerajaan bertindak balas terhadap penunjuk perasaan dan perang saudara ini telah mewujudkan suasana yang sangat tidak stabil bagi negara ini. Negara yang tidak stabil lebih cenderung untuk berdepan dengan masalah rasuah yang lebih tinggi. 1. Sudan Selatan. Sudan Selatan ialah sebuah negara terkurung daratan di timur laut Afrika, barat Ethiopia dan selatan Sudan. Selepas bertahun-tahun berdepan dengan perang saudara, Sudan Selatan memperoleh kemerdekaan daripada Sudan pada tahun 2011, tetapi keganasan terus berleluasa di sini. Penderaan terhadap orang awam, termasuk tahap keganasan seksual yang mengerikan, telah memaksa lebih daripada 4 juta orang meninggalkan rumah mereka dan menyebabkan 7 juta rakyat Sudan Selatan memerlukan bantuan kemanusiaan. Prospek keamanan juga tidak menentu kerana kerajaan Sudan Selatan telah menunjukkan keengganan untuk menamatkan pertempuran atau mengutamakan keperluan rakyatnya. Kesimpulannya, masyarakat dunia perlu disedarkan tentang kesan dan keburukan amalan rasuah yang semakin membarah di seluruh pelosok dunia. Hal ini kerana gejala rasuah boleh berlaku di mana-mana sahaja, tidak kiralah dalam perniagaan, kerajaan, mahkamah, media, masyarakat sivil dan ia merentasi semua sektor daripada kesihatan dan pendidikan kepada infrastruktur dan sukan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.